Latihan intensif 7.2 soalan 7. Okey murid-murid, kita tengok soalan 7. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari. Okey, ni cikgu highlight. Segi empat selari A, B, C, D. Okey, titik A dan D masing-masing 1, 2 dan 3, 6. Persamaan garis lurus DC diberi 3Y tolak X sama dengan 15. Lepas itu, DE ialah pembahagi dua sama serenjang bagi AB. Okey, jadi sebelum tu saya nak terangkan. Okey, soalan A cari persamaan AB dan DE. Okey murid-murid, yang penting, okey, kalau dalam gambar rajah ataupun dalam maklumat dia bagi persamaan garis lurus, kalau bukan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, kita kena tukar dahulu. Seperti contoh yang di sini. Cikgu tukar kepada 3Y sama dengan X tambah 15. Bererti Y sama dengan 1/3X. 15 bahagi 3 kita akan dapat 5. Okey, jadi di sini murid-murid, kita boleh tahulah. Okey, kita boleh tahu kecerunan untuk garis lurus DC. Jadi kecerunan di sini MDC kita tahulah 1/3. Okey, disebabkan dia selari kan. Kalau dia selari, kita dapat juga tahu kecerunan AB sama dengan 1/3. Kan mudah itu. Okey, seterusnya kita dah masukkan maklumat. Lepas tu, maksud panjang pembahagi 2 sama serenjang AB ni. Pembahagi 2 sama serenjang AB. Oh, maksudnya serenjang tu 90 darjah. Dekat sini adalah 90 darjah. Okey, dekat situ adalah 90 darjah. Lepas itu, okey, dia bahagi sama. Dia bahagi sama. Jadi E itu adalah midpoint. E adalah titik tengah. Okey, midpoint. Kita dah tahu kat sini midpoint. Okey, seterusnya kita tengok juga DE. DE itu serenjang. Okey, DE itu serenjang. Okey, DE itu serenjang. Jadi cikgu keluarkan maklumat. Okey, maksudnya kecerunan DE, okey, darabkan dengan kecerunan yang serenjang dengan dia. 1/3. Sebab dia serenjang, cikgu highlight Cikgu highlight yang kat sini. Okey. DE berserenjangan AB. Jadi kita ambil koordinat 1, 3 ni. Jadi MDE, kecerunan DE darab dengan 1/3 mesti dapat negatif 1. Jadi kecerunan DE kita tahu dapat negatif 3. Okey. Jadi daripada gambar rajah kita dapat huraikan pelbagai perkara. Okey, jadi di sini cikgu buat soalan A. Okey, nak cari persamaan AB. Okey, jangan lupa persamaan AB kena ada kecerunan AB dan satu koordinat di atas garisan AB. Jadi kecerunan AB cikgu dah dapat. Ni 1/3. Sebab bila kita dah huraikan gambar rajah kita, senang nak buat kerja. Okey, persamaan AB ni ada satu koordinat yang melalui AB. Okey, ada A. Jadi cikgu masukkan A, 1, 2. Okey, dah ada 2 ni, baru kita masukkan dalam Y sama dengan MX plus C. Jadi seperti biasalah, kita masukkan Y sama dengan MX plus C. Nak cari C kan? Jadi 2 tolak 1/3 sama dengan C. Jadi kita akan dapat 5/3. Okey, sama dengan C. Baru masukkan dalam persamaan Y sama dengan kecerunan 1/3X tambah 5/3. Okey, begitu. Okey, jadi ini adalah untuk persamaan AB. Okey, persamaan AB. Jom kita cari persamaan DE. Okey, persamaan DE. Jadi di sini cikgu cari persamaan DE. Persamaan DE pula. Seperti biasa. Persamaan DE mesti ada kecerunan DE, dan satu koordinat yang melalui DE. Okey, jadi DE kita dah tahu kecerunan dia, kita dah cari kat atas tadi, negatif 3. Okey, koordinat yang melalui DE kita ada D. Jadi cikgu letak 3, 6. Okey, jadi seperti biasa kita masukkan dalam Y sama dengan
mx plus c. Macam tu. Jadi di sini masukkan y adalah 6, m negatif 3, 3 tambah c. Macam tu ya. Jadi dekat sini kita akan dapat 6 tolak 9 tambah c. Jadi 6 tambah 9 kita dapat c. Jadi c kita akan dapat 15. Okey, c kita akan dapat 15. Jadi masukkan balik dalam persamaan. Y sama dengan M kita negatif 3. X tambah 15. Dia berjaya. Okey. Kita berjaya menjawab soalan A. Okey, sekarang seterusnya dia nak koordinat E dan B. Okey, cikgu padam dulu di sini. Kejap ya, cikgu padam. Okey, cikgu dah padam. Jom seterusnya kita bolehlah buat soalan B. Kita nak cari koordinat E. Okey, koordinat E. Okey, murid-murid, kita tahu koordinat E di sini adalah persilangan antara garisan DE. Okey, dia adalah persilangan, okey, antara DE dan AB. Okey, bersilang. Kalau bersilang, kalau silang, mesti simal. Apa itu simal? Simultaneous equation, persamaan serentak. Jadi di sini persamaan DE, okey, kita letaklah, ni persamaan pertama. Okey, persamaan AB, ini persamaan yang kedua. Jadi kita buatlah 1 dalam, okey, 2. Persamaan serentak. Jadi kita boleh kirakanlah. Okey, di mana negatif 3x tambah 15 sama dengan 1/3x tambah 5/3. Kumpulkan x dengan x. Jadi kat sini nombor dengan nombor. Okey, jangan risau ada pecahan masuk je dalam kalkulator. Negatif 3 tolak 1/3 kita akan dapat di sini adalah negatif 10/3x. Dan 5/3 tolak dengan 15 kita akan dapat negatif 40/3. Jadi x sama dengan negatif 40/3 bahagi negatif 10/3. Kita akan dapat x sama dengan 4. Okey, murid-murid, bila dapat x sama dengan 4, nak lengkap kena cari y lah. Jadi bila x sama dengan 4, kita masukkan dalam 1 lah. Okey, jadi y sama dengan negatif 3, x kita 4 tambah 15, negatif 12 tambah 15, jadi kita akan dapat y 3. Okey, kita akan dapat y 3. Kita dapatlah koordinat, apa tadi? Koordinat E adalah 4, 3. Ye, berjaya mendapat koordinat E. Okey, 4, 3. Dan terakhir sekali kita nak cari koordinat B. Okey, nak cari koordinat B, cikgu keluarkan. B adalah pembahagi dua sama serenjang. Jadi sini E sama, dia sama. Sini A, sini B. A cikgu 1, 2. B cikgu kita tak tahu letak X, Y. E kita dah dapat tadi. E kita adalah 4, 3. Jadi di sini adalah midpoint. Kan midpoint. Okey, kita menggunakan formula midpoint ataupun titik tengah. Okey, jadi jom kita masukkan dalam formula titik tengah. Di mana, okey, 4, 3 ni sama dengan, okey, ni formula titik tengah. Titik tengah semua bahagi 2. Kita masukkan X dulu. 1 tambah X, kita masukkan Y pula. 2 tambah Y. Jadi di sini kita boleh keluarkan koordinat X, okay, dan koordinat Y. Kita keluarkan koordinat Y. Kita kirakan satu persatu lebih mudah. Okay, di mana koordinat X adalah 1 tambah X per 2 sama dengan 4. Okay, sebab saya highlightkan dekat sini. Okay, ini X. Ini semua X. X dengan X. Lepas tu, ni Y. Y dengan Y. Okey, senang saja, tak susah. Jadi kat sini kita dapatlah 1 tambah X jadi 8, jadi X sama dengan 7. Y pula, 2 tambah Y per 2 sama dengan 3. 2 tambah Y sama dengan 6, jadi Y sama dengan 4. Jadi sini murid-murid, kita berjaya mendapat koordinat B iaitu 7, 4. Yeay!